Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua pelajar. Marilah kita belajar Bahasa Melayu Rumi kelas 1 Sanawiyah bersama Cikgu Asma Latih. Okey, sesi pembelajaran Bahasa Melayu pada hari ini ialah tajuknya bahagian-bahagian ayat. Okey, kalau begitu sila kita mari dengar objektif pengajaran dulu ya. Bagi pelajar pasti dapat apa yang berkaitan dalam tajuk ini, iaitu ada semua dua objektif. Satunya, pelajar dapat memahami tata bahasa dalam tajuk bahagian ayat bagi betul. Okey, yang kedua, pelajar dapat bertutur dan membinakan ayat bagi betul. Ini sahaja objektif yang mana pelajar pasti dapat apabila selesai belajarnya. Okey, tajuk yang cikgu ingin menyampaikan pada hari ini ialah bahagian-bahagian ayat. Kalau begitu, marilah kita mendengar apakah maksud ayat. Okey, kalau begitu ayat pelajar dah maklum kan bahawa ialah sekumpulan perkataan yang mempunyai susunan yang tertentu. Di sini ayat juga mengandungi maksud yang sempurna. Jikalau ayat itu tidak mempunyai maksud yang sempurna, maka tidak dikatakan ayat. Okey, semua dah faham, semua dah maklum ya. Kalau begitu, marilah kita tengok binaan ayat yang kita nak fokus pada hari ini ya. Iaitu ayat yang sempurna mestilah mengandungi dua bahagian utama. Sekali lagi, ayat yang sempurna mestilah mengandungi dua bahagian utama. Apa tadi itu dua bahagian? Iaitu bahagian subjek dan bahagian predikat. Okey, ini adalah binaan ayat yang mana cikgu sebut tadi ada dua bahagian. Satunya subjek dan yang kedua predikat. Apakah maksud subjek dalam bahasa Thai? Dan juga apakah maksud predikat dalam bahasa Thai? Pelajar pasti memahami kalau kita dikatakan ayat, dia panggil ada dua bahagian ni lah, iaitu subjek dan predikat. Kalau begitu, subjek itu bahasa Thai dipanggilkan Pak Prathan. Dan seterus predikat bahasa Thai dipanggilkan Pak Sedeng. Dan juga pelajar dah maklum kan bahawa kalau Pak Prathan, dia sebagai frasa nama. Dan apabila predikat ni Pak Sedeng ni, dia ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, kalau begitu pada hari inilah cikgu nak menerangkan kepada pelajar. Mari kita tengok. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Subjek ni iaitu tajuk yang kita bukan tajuk, iaitu benda yang kita nak terang. Iaitu okey, itu adalah subjek yang mana cikgu sebut tadi, iaitu sebagai frasa nama. Kena jadi frasa nama saja. Yang seterus predikat. Predikat di sini ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Iaitu kalau ada subjek, pasti kena ada predikat. Sebab tak faham, kalau ada subjek saja tak jadi ayat. Dan juga kalau ada predikat, pasti ada subjek. Siapa? Okey, itu adalah subjek. Bagaimana, siapa, apa, benda, perkara tu. Itu menunjukkan subjek. Dan predikat tu untuk nak menerangkan subjek. Okey. Seterusnya cuba kalau kita tak bayang lagi, cuba kita lihat contoh yang berikut. Tengok bahagian subjek dan tengok bahagian predikat ni. Nombor 1 hingga nombor 6. Nombor 1, sekolah itu sebagai subjek. Ni kalau nak baca sebagai ayat, iaitu sekolah itu sekolah Fatimah. Fatimah dari Johor.
Pelajar-pelajar itu pintar. Saleh menerima hadiah. Kami bertambah rajin. Suasana di dewan riuh sekali. Okey, ini adalah ayat 6 ayat. Dan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat ni, dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian subjek dan bahagian predikat. Kita nak setakat mana subjek dan setakat mana predikat, iaitu pelajar pasti memerhatikan yang mana cikgu sebut tadi, subjek tu pasti jadi frasa nama sahaja. Kalau begitu cuba kita tengoklah nombor 1. Sekolah itu. Ni sekolah iaitu kita dah kenal kan sebagai kata nama tempat, menunjukkan kata nama tempat. Maka itu ni kita dah kenal kan, iaitu kata nama tunjuk, duduk dalam sebahagian kata nama juga. Okey, kalau gitu dikatakan frasa nama. Seterus predikat. Predikat di sini sekolah Fatimah. Nah, itu adalah orang panggil, dia nak menerangkan sekolah itu. Sekolah apa? Sekolah siapa? Nah, iaitu sini dia menerangkan bahawa sekolah itu ni sekolah Fatimah. Ini sebagai predikat untuk menerangkan subjek. Nombor 1. Okey, kalau begitu nombor 2, Fatimah. Setakat tu saja dah faham subjek. Fatimah. Seterus predikat dari Johor. Iaitu Fatimah itu, dia di sini dia nak tanyalah Fatimah tu dari mana. Nah, jadi sebagai ayat penyata di sini sebagai iaitu Fatimah dari Johor. Mulai predikat di sini pada perkataan dari. Okey, nanti cikgu nak hurai sekejap bagaimana predikat. Tapi ni cikgu suruh kita tengok dulu ya. Kalau siapa nak fikirkan sementara boleh kita fikir bagaimana subjek dan bagaimana predikat. Sebelum kita nak memahami langsung lagi ya. Okey, kalau begitu nombor 3, pelajar-pelajar itu pintar. Pintar di sini makna bijak. Yang keempat, Saleh menerima hadiah. Hadiah iaitu barang lah. Okey,ของที่ระลึก. Yang kelima, kami bertambah rajin. 6, suasana di dewan riuh sekali. Riuh sekali, riuh ni gegel lah, bising sekali. Subjek lagi. Saya pergi ke kerja. Mereka berjalan-jalan di taman. Okay. Kalau kita nak bubuh mereka berjalan di sini, mereka berjalan-jalan sebagai subjek, boleh tak? Tak boleh, kerana cikgu sebut tadi subjek ni pasti frasa nama saja. Maka kita digariskan sekadar mereka saja. Yang mana kita dah maklum mereka, kamu, dia, saya, kami ni sebagai kata ganti nama, termasuk dalam kata nama, iaitu boleh duduk di bahagian subjek. Seterus, kami siapkan kerja. Pelajar itu membeli makanan. Kucing itu kuat berlari. Ahmad menanam pokok. Nurul membawa kereta. Cikgu sedang mengajar. Mak memasak. Ayah pergi ke kerja. Okey, ini adalah contoh ayat yang mana mempunyai subjek dan predikat. Okey, kalau begitu marilah kita memahami bersama lagi ya, bagaimana subjek dan bagaimana predikat. Okey, kalau begitu marilah kita dengar ya. Subjek iaitu bahagian ayat yang diterangkan. Yang mana cikgu sebut tadi terdiri daripada frasa nama. Ingat di sini, subjek terdiri daripada frasa nama. Okey, ingat terdiri daripada frasa nama. Sekali lagi. Okey. Kalau gitu marilah kita melihat di segi predikat. Predikat di sini iaitu bahagian ayat yang menerangkan subjek, iaitu yang untuk kita nak diterangkan subjek ni. Okey ya. Kalau gitu marilah kita tengok subjek ni terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Bagaimana ni cikgu ni? Frasa nama, frasa kerja, tadi frasa nama. Frasa nama mudah-mudahan kata itu adalah golongan kata nama. Frasa di sini iaitu wali.
panjang daripada perkataan sedikit, tapi tak jadi ayat. Kalau ayat pasti sempurna, kita baca kita faham. Kalau frasa nama baca tak faham. Seperti mereka itu adalah frasa nama. Nah, kalau begitu di predikat tadi itu frasa nama, frasa adjektif, frasa sendi nama. Ingat predikat dia ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kalau begitu, cuba kita tengok pola ayat dasar bahasa Melayu. Ni yang mana cikgu sebut tadi ya. Iaitu ayat dasar dalam bahasa Melayu terdiri daripada 4 pola ayat. Nah, 4 pola ayat di sini. Okey. Kalau begitu kita tengok pola yang pertama. Frasa nama. Di sini cikgu gantikan dengan ringkas iaitu FN. Nah, iaitu FN. Seterusnya frasa nama. Nah, nombor 1 frasa nama plus dengan frasa nama. Sama-sama frasa nama. Bahagian subjek pun frasa nama. Bahagian predikat pun frasa nama. Bagaimana contoh ni? Seperti guru Asma, guru bahasa Melayu. Guru Asma pun frasa nama. Sebab nama Asma ni nama orang. Frasa di segi predikat pun jadi frasa nama, iaitu guru bahasa Melayu. Iaitu kalimah guru menunjuk di atas kata nama, maka dikatakan frasa nama. Frasa ni lebih panjang daripada perkataan nama lah sikit. Nah, iaitu yang kedua, frasa nama dengan frasa kerja. Predikat tadi tu jadi frasa kerja predikat. Maka yang ketiga, frasa nama dengan frasa adjektif digantikan dengan huruf A. Nah, seterusnya yang keempat, pola yang keempat, frasa nama dengan frasa sendi nama digantikan huruf S. Nah, kalau adjektif digantikan A, sendi nama digantikan dengan S, kerja digantikan dengan K, dan nama digantikan dengan N. Maka seterusnya kita mari lihatlah ayat sekali lagi. Nah, okey. Cuba kita tengok pola-pola ayat dasar tadi itu di segi subjek dan predikat. Mudah-mudahan pelajar memahami langsung ya. Pola yang pertama di segi FN dan FN. Subjek pun jadi FN, predikat pun jadi FN. Tengok contoh 1A. Tun Mahathir seorang negarawan. Tun Mahathir เป็นเปรียบเสมือนนักปกครองประเทศ นักปกครองประเทศก็เป็นคำนาม เพราะฉะนั้นก็ในส่วน predikat ในส่วนของภาคแสดง pasti jadi FN juga. Okey, yang ke B, emak saudara saya. Memanglah, kita nak setakat emak saja. Lepas tu saudara saya pensyarah universiti duduk di bahagian FN. Di sini tak boleh. Sebab orang panggil tak jadi frasa. Orang panggil tak sempurna lagi. Nah, okey. Sini FN di segi subjek iaitu emak saudara saya. Baru jadi frasa. Yang subjek, yang predikat tu pensyarah universiti, Ajarn Mahawidyalaya, iaitu sebagai FN juga. Mari tengok pola yang kedua, FN dengan FK. Okey, FN tak payahlah. Kalau FK, K di tadi apakah yang cikgu sebut? Iaitu kata kerja. Nah, kata kerja di sini kalau kita tengok A. Tengok di sini A. Lelaki itu sedang menulis. Sedang menulis. Menulis di sini dah maklum iaitu kata kerja yang mana mulai dengan awalan me. Di sini kita dah ingat kan, awalan me, be ke serta me, pe di. Ada be ke serta me, pe di. Di sini kata kerja mulai daripada dengan awalan me. Memang jadi kata kerja. Sedang ni apa ni? Sedang di sini termasuk dalam kata bantu aspek yang mana kita dah ingat secara ringkas, iaitu bar, SM, step. Ada B, ada A, ada S, ada T, ada
P. Nah, iaitu sedang. Okey. Sedang, telah, pernah, sudah. Okey. Ni adalah kata bantu aspek. Dia duduk di mana kata bantu? Iaitu verb cuai. Dia kena duduk pada kata kerja. Nah, sekali lagi, kata sedang di sini dipanggil kata bantu aspek. Bahasa Thai, bahasa Melayu, bahasa Inggeris iaitu verb cuai. Mencayu, kina kam karya. Sama. Nah, okey. Yang kedua, yang ke-B, borang beasiswa itu akan dikirim tidak lama lagi. Borang beasiswa itu iaitu kalong tebian ataupun kalau rian. Kalau rian, katem akan dikirim tidak lama lagi. Akan di sini apa panggil? Duduk di depan dikirim. Dikirim ni awalan apa di sini? Awalan di. Kirim memang kita tahu adalah kata kerja, jadi K. Ada awalan di. Nah, awalan di sini dan seterus ada akan, iaitu ada kata bantu dan verb cuai. Nah, okey, kalau begitu menunjuk di predikat iaitu FK. Seterus pula ayat yang ketiga. Frasa nama dan frasa adjektif. A. Pelajar-pelajar itu amat rajin. Amat rajin. Rajin ni menunjuk di atas kata sifat, iaitu rajin, malas, cantik, hodoh, tinggi, rendah, panjang, pendek. Semua tu kata adjektif. Nah, dan ada amat ni, panggil apa ni amat ni? Amat ni dipanggil kata penguat. Ni ada amat, ni ada tinggi. Kedua-dua ni orang panggil kata penguat. Nah, kata penguat di sini sama ada duduk di depan kata adjektif pun boleh. Kalau duduk di belakang pun boleh. Maafkan cikgu ya. Mana eraser? Okey. Tinggi di sini ya. Amat saja yang panggil kata penguat. Dan sini sungguh panggil kata penguat juga. Tapi amat di sini duduk di depan kata adjektif. Tapi kalau sungguh ni duduk di belakang kata adjektif. Dua-dua penguat ni boleh kedua. Nak duduk di depan pun boleh, nak duduk kat belakang pun boleh. Okey, seperti amat, sangat, paling, benar. Itulah orang panggil kata penguat duduk di depan kata adjektif. Okey, kalau begitu nombor B. Budak berbaju hitam itu sebagai FN. FA iaitu tinggi sungguh. เด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำนั้นสูงจริงๆจริง di sini apa panggil kata penguat. Okey, kalau seterusnya pula ayat yang keempat, iaitu FN dengan FS. FN universiti kami di Kuala Lumpur. Mudah di sini ya, paling mudah ya di sini, iaitu ni kita mudah ingat. Nah, kita ingat di sini, iaitu ni ada perkataan di dan ada perkataan untuk, yang mana kita dah maklum sebagai kata sendi. Di, untuk, dari, daripada, ke, semua tu. Ada banyak lagi ya. Kita dah hafal kelas 3 mutawasit. Okey. Ni menunjukkan di atas frasa sendi. Okey. Kalau begitu kita tengok langsung nombor B. Baju itu untuk ibu di kampung. Baju itu untuk ibu di kampung. Frasa sendi. Ni bahagian predikat, banyaknya ada FN, FK, FA, FS. Tapi kalau di segi bahagian subjek ada FN saja. Tengok ni. Empat pola ni. Pola yang pertama dan juga pola yang dan seterusnya sampai pola yang keempat, semua adalah FN. Semua adalah FN di bahagian subjek. Ni pun FN, ni pun FN. Ni pun FN, ni pun FN. Okey, kalau tapi di segi predikat ada FN, ada FK, dan juga ada FA dan juga FS. Okey, kita dah maklum. Okey, cikgu harap kita faham ya. Okey. Kalau gitu silakan kita buat latihan pada
tajuk ini cikgu arahkan kita tulis latihan ini dalam buku tulis ya. Jangan meniru ya. Mina tengok latihan di sini. Okey. Latihan di sini mana ke? Eraser sikit. Okey. Banyaknya cikgu conteng ni. Kalau gitu kita tengok latihan di sini untuk pelajar buat macam mana ni latihan, iaitu tuliskan subjek dan predikat dalam ayat. Ni tulis di sini ya. Manakah nombor 1 sampai nombor 5 ni mana sebagai subjek dan manakah sebagai predikat. Nah, okey. 1, dia anak bongsu. Mana subjek dan juga mana predikat. Yang kedua, kerepuk itu sangat rangup. Yang ketiga, membaca buku ialah hobinya. Yang keempat, menara itu sangat tinggi. Yang kelima, kakak Madinah doktor mata. Okey, semua 5 ayat. Cikgu haraplah pelajar tulis dengan sendiri ya, bagi memahami kita. Dan cikgu harap juga kita jangan meniru ya. Okey, jangan meniru. Okey, setakat ini saja. Nah, jikalau ada soalan yang kita tak faham, boleh kontak dalam live cikgu ya. Okey, pada hari ini setakat ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita terlupa buat latihan dan jumpa lagi dengan cikgu Asma ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.